Bila mana dia bersih, bila mana dia tak bersih, kita akan lari daripada dia. Kita tak akan duduk dekat dengan dia. Itu fitrah. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya akan dekat dengan orang-orang yang rajin bersuci. Orang yang bersuci ini Allah Ta'ala akan dekat dan Allah akan suka padanya. Majelis ilmu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'anadin kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kuramu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ananin kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kuramu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin dak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, duduk-duduk santai-santai mengharapkan redha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut-sebut oleh ahli langit. Mudah-mudahan kita mendapat redha dan keberkatan. Mudah-mudahan kita mendapat tempat di Jannatul Firdaus kelak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah hari ini kita sambung lagi bacaan kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga, sebagaimana kita selalu dambakan syurga. Syurga ni dia ada pintu. Dia banyak pintu. So nak masuk pintu kita perlukan kunci. Sebab kalau tak ada kunci kita tak boleh masuk. Bukan orang sebarang-sebarang orang boleh masuk pintu tersebut. Dia ada kunci dia. Semacam kamu nak masuk madrasah ini ada kuncinya. Ada bukan kunci? Tak ada. Kuncinya apa? Kuncinya kamu daftar sebagai pelajar Madrasah Tanwiriyah. Maka itulah kuncinya.
maka kamu boleh masuk. Kalau kamu tak daftar, kamu tak boleh masuk. Contoh, dia orang Cina, dia daftar masuk SJKC apa benda tepi tu, masuk sekolah kan, tiba-tiba dia masuk dalam sekolah ni, duduk kelas sama dengan kamu, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Tak boleh, tak layak bagi dia, bahkan salah di sisi undang-undang, tak boleh masuk pun. Begitu juga kalau kita nak masuk syurga, ada kuncinya. Dan kunci itu tak semestinya bentuk kunci yang macam kamu bisa tengok tu lah. Tak macam kunci mangga ustaz, tak macam kunci motor, tak macam kunci kereta. Tapi apa sahaja yang membolehkan dia masuk, itu yang disebut sebagai kunci. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, yang menceritakan berkenaan tentang dua bab. Yang pertama bab tauhid, tapi dalam bab tauhid kita tak cerita panjang. Yang lepas Ustaz sembang sikit sahaja berkenaan tentang pembahagian tauhid. Dan hari ini kita terus pada bab yang kedua, iaitu babul fiqhu, babul fiqh, bab fiqh, bab syariat. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak masuk syurga, tak boleh semata-mata kita mengaku Allah itu Tuhan, tak boleh semata-mata kita mengaku Muhammad itu Rasulullah, tapi apa yang dia bawa, apa yang Allah SWT turunkan melalui Al-Quran, kita tak ikut pun, tak boleh, tak sampai. Okey, orang yang mengaku beriman tapi tolak syariat, dia amalannya jadi maksiat. Ketika itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku beriman, dia tahu solat tu wajib, tapi dia tak buat, dia tinggalkan solat. Ketika itu dia sedang bermaksiat. Bagi orang pula yang buat syariat tapi dia tak buat, tapi dia tak mengaku Allah itu sebagai Tuhan, ketika itu amalannya jadi sia-sia. Amalannya jadi sia-sia, tak ada apa-apa pun ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hanya menambahkan kebencian sahaja. Kau ni buat untuk apa sebenarnya? Nak menunjuk-nunjuk je ke? Hanya menambahkan kebencian. So hari ini kita masuk dalam bab pertama, iaitulah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan sembahyang, hukum-hukum yang bersangkut paut dengan solat. Dia dalam awwaluddin ya iqamatus solah. Perkara awal dalam agama adalah mendirikan solat. Nabi sebut man aqamas solah faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama. Wa man taraka solah faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, dia sedang meruntuhkan agama. Jadi apa-apa pun dia balik pada solat. Nombor satu, kena solat dulu. Sebab tu kalau orang-orang dulu dia cakap, kalau orang yang dah pandai sembahyang, dia tak payah sembahyang. Apa maksud tak payah sembahyang tu? Maksudnya dia tak susah untuk sembahyang. Payah itu maksudnya susah, bukannya perlu. Masuk payah bukan perlu, masuk payah tu susah. Sebab tu orang yang dah pandai sembahyang, dia tak payah nak sembahyang. Bila sampai waktu, dia tahu tanggungjawab dia sebagai dia kena sembahyang, maka dia akan bangun untuk sembahyang. Sebab dia dah pandai. Yang masalah kalau orang masih lagi payah, menunjukkan dia belum pandai lagi dalam bab sembahyang, menunjukkan dia kena belajar lagi sampailah dia tak rasa susah untuk mendirikan sembahyang tadi. Disyariatkan pada bersuci itu akan air yang suci lagi menyucikan. Sebab apa? Allah SWT sebut dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan dari langit air yang menyucikan. Dia ciri-ciri airnya, dia ada air yang suci lagi menyucikan. Ada pula air yang suci tapi dia tak menyucikan. Ada pula air yang tak suci tapi dia boleh menyucikan. Ada pula air yang tak suci dan tak menyucikan. Ini ciri-ciri air mutanajis. Kalau air yang suci lagi menyucikan, air mutlak lah. Air mutlak, contoh air hujan yang Quran sebut tadi, air laut, air sungai, air pipe, yang biasa kita mandi kan, kita gunakan. Kita bergantung hidup sekarang ni pada air pipe. Kita tak bergantung hidup pada air sungai. Sekalipun ada sungai, kita akan cek pipe dulu. Kita tak godeh tak timba air daripada sungai, tak timba air daripada perigi. Sebab kita akan ambil air daripada pipe dulu. Sebab air tu yang dah disuling, yang dah lebih bersih. Ala kulli hal, air sungai pun boleh juga. Boleh juga, tak ada masalah.
Sebab syariat sebut sungai itu air mutlak, dia suci lagi menyucikan. Kalau contoh air yang suci tapi tak menyucikan, apa contoh? Air longkang. Air longkang tak suci lah. Mana ada air longkang suci? Air kopi. Contohnya air kopi. Kita minum. Kita boleh minum menunjukkan air itu suci. Tapi dia menyucikan tak? Tak. Orang tak basuh baju guna air kopi. Siapa basuh baju guna air kopi? Tak ada. Kita tak basuh baju guna air kopi. Kita tak cebok berak pakai air kopi. Maksud menyucikan ni apa? Kita boleh bersihkan sesuatu yang najis. Kita boleh bersihkan sesuatu yang kotor, yang kotor. Kadang dia bukan najis pun tapi dia kotor. Contoh kotor air kopi tadi lah. Orang tak basuh kotoran air kopi dengan air Milo. Tak boleh. Dia hanya menambahkan kotor sahaja. Dia tak najis tapi dia kotor. Ini contoh air yang suci tapi dia tak menyucikan. Macam mana pula air yang tak suci tapi dia menyucikan? Contohnya air mustakmal, air yang telah kita gunakan. Kita boleh guna contoh air lebihan wuduk sebagai contoh. Air lebihan wuduk kita gunakan untuk basuh baju. Air itu tak suci lah. Apa maksud tak suci? Maksudnya kita tak boleh dah nak gunakan untuk berwuduk. Kita tak boleh nak gunakan untuk kita angkat hadas. Tapi kita boleh gunakan untuk basuh baju, kita boleh guna untuk basuh kereta, kita boleh guna untuk siram pokok bunga. Okey. Dan kalau air yang tak suci lagi tak menyucikan, inilah air longkang tadi, air mutanajis. Air yang dah bercampur dengan najis, sekalipun air tak bercampur dengan najis tapi air yang kotor lah. Macam air longkang, kita tu air longkang tu dia tak ada najis pun, tapi kotor. Dia tak suci dan tak menyucikan. Ni ada berapa jenis air. Dan firman Allah lagi, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air maka kena tayammum. Maka tak ada air kena tayammum, menunjukkan fungsi air ini sangat penting. Nak menunjukkan solat itu sangat penting. Kalau air tak ada, still kena tayammum untuk li istibahatis solat, untuk mengharuskan solat. Rasulullah SAW bersabda, dia yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, ketika kencing seorang badui dalam masjid. Maka satu hari Nabi SAW dengan sahabat ke masjid, tiba-tiba nampak ada badui dia kencing dalam masjid. Kamu jangan bayangkan masjid hari zaman Nabi macam sekarang ni. Jangan bayangkan macam masjid Baik Jawa. Dia kencing dalam masjid dekat kapet tu, tak ada kan. Masjid zaman Nabi bukan macam tu. Masjid zaman Nabi tak ada kapet, bahkan tak ada lantai pun. Lantainya apa? Pasir lah. Lantainya pasir. Mungkin ada, cuma ada bumbung, ada mimbar, ada tempat solat lah. Tempat solat. Tapi tak canggih macam masjid sekarang ni. Jadi makin ada di kalangan badui yang masuk dalam masjid dan dia kencing dekat tepi-tepi masjid. Masa tu tandas pun tak ada. Sekarang ni kita kalau tak ada air, Ustaz pergi mandi kat masjid boleh tak? Pergi masjid lagi. Zaman tu tak ada tandas, tak ada kat masjid. Tak ada. Jadi apa yang sahabat nak pukul. Bila nampak perbuatan tersebut, sahabat nak pukul badui ni. Kau ajar aku kencing dalam masjid tempat aku semayang. Kau boleh kencing kat sini. Jadi nak pukul. Tapi Nabi SAW halang. Kenapa Nabi halang? Kalau dia tengah kencing tu kena pukul, apa dia buat? Lari aja. Bila lari, air kencing bersepah lah dalam masjid. Kalau dia berlari keluar tak apa, buatnya dia berlari, dia pusing-pusing dalam masjid, makin bersepah, penuh air kencing dalam masjid. Jadi Nabi tahan, biar habiskan dulu, biar dia habis kencing dulu. Mungkin kencing dia tu sampai 10 liter air, biar habiskan keluar 10 liter air. Banyak penuh sampai 10 liter Ustaz. Kata biar habis dia selesaikan hajat dia. Kalau dia berak sekalipun, biar dia selesaikan dulu. Lepas tu baru bersihkan. Lepas dah selesai tu, barulah Nabi sebut sabbu alaihi zanuban minal ma'. Okey, tuangkan ke atas najis tersebut satu timba daripada air untuk bersihkan untuk bersihkan najis tadi. Ini nak menunjukkan peranan air lah. Peranan air itu bukan saja digunakan untuk kita bersuci,
tapi juga untuk menyucikan tempat, menyucikan pakaian, menyucikan diri. Okey, dan perintah itu dihantarkan akan dia bagi makna wajib, maka memadai membasuh yang kena kencing dengan yang lain daripada air. Maksudnya tak perlulah nak basuh satu masjid. Basuh satu masjid jadi tak boleh sembahyang pula. Dah lah pasir kan, tiba-tiba basuh semua simbah air semua satu masjid, tak boleh sembahyang lah itu, jadi lecak lah. Jadi tempat yang kena kencing itu saja yang disimbah air, dan tak solat lah dekat situ hari tu. Mungkin nanti dah kering lepas 3 hari, barulah solat dekat situ. Kan, ketika mana tempat tu dah bersih. Terusnya, sebelum pergi pada babul istinja, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili menyebutkan berkenaan tentang adab. Menyebutkan tentang kelakuan masuk ke dalam jamban. Direct tu sebut jamban dalam kitab ni. Kelakuan masuk dalam jamban, keluar masuk ke dalam tandas itu macam mana? Ataupun lebih mudah kita cakap hari ini berkenaan tentang adab. Macam mana adab kita masuk tandas? Macam mana adab kita masuk jamban? Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir, sunat kita dahulukan orang yang hendak masuk jamban itu akan kaki kirinya dan membaca ia pada ketika itu akan doa masuk tandas. Macam mana doa masuk tandas? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Rajin baca tak? Rajin baca tak? Astaghfirullahalazim. Sama-sama istighfar. Kalau rasa tak rajin baca, sama-sama istighfar. Sama istighfar. Ustaz ni pun sama-samalah kita istighfar. Istighfar. Masuk tandas baca. Baca. Sebab apa? Dia apa masuk doa ini? Dengan nama Allah, aku menuntut peliharaan. Aku mohon perlindungan daripada syaitan-syaitan lelaki dan syaitan-syaitan perempuan. Sebab tandas itu memang rumah dia. Memang rumah syaitan. Kita nak masuk rumah syaitan. Jadi minta Allah lindung. Janganlah jadi benda-benda yang tak sepatutnya dalam tandas ini. Jadi minta perlindungan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Kakinya kaki kiri. Kakinya kaki kiri. Dan ada lagi tambahan sunatnya, sunat pakai terompah. Sebut dalam kitab-kitab kuning, pakai terompah. Kita hari ni pakai slipper lah. Pakai slipper. Kalau dekat macam tandas kita ni, laluan tu tak apa lagi. Laluan luar tu tak pakai, tak apa lagi. Kamu masuk pintu tandas tu, dalam itu pakai. Kat dalam tu pakai. Kan ada dah sedia dah. Tinggal lagi nak pakai tak nak pakai je. Nak pakai tak nak pakai je. Tapi adabnya pakailah. Pakai. Masuk rumah setan tu. Kan kita tak tahu apa ada apa kotoran-kotoran maknawi yang ada dalam tu. Okey. Dan lagi adab yang lain adalah dengan tutup kepala. Tapi tak payahlah pakai serban. Janganlah pakai serban. Pakai penutup kepala. Pakai cap okey dah. Tapi madrasah tak boleh buat cap. Tutup kepala dengan apa, isyarat tangan pun okey dah. Tutup kepala. Masa nak masuk tu, lepas tu buka. Lepas tu letak. Tutup je. Lepas tu lepas keluar, dan sunat mendahulukan ia akan kaki kanan pada ketika keluar dengan membaca Alhamdulillah alladzi adhaba anni adza wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghilangkan adhaba anni adza, telah menghilangkan daripada aku penyakit, penyakit-penyakit dan perkara-perkara yang kotor. Sebab kita kalau tak buang najis dalam badan kita ni, apa jadi? Sakit, jadi penyakit. Jadi sebab tu hari-hari kena buang, hari-hari kena kencing, hari-hari kena berak, buang. Kalau tak, dia akan jadi penyakit. Ini adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Paling kurang adalah dengan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, dan membacakan doa sebelum masuk dan doa ketika nak keluar. Bila masa nak masuk, ketika sebelum masuk, ataupun ketika melangkahkan kaki dengan kaki kiri tadi. Dan bila masa nak baca ketika keluar, dah keluar tu baru baca. Doa keluar tu, dah keluar tu baru baca. Ataupun ketika
melangkahkan kaki kanan ketika keluar. Waktu tu baca. Bukannya duduk dalam tadi. Duduk dalam lagi baca. Tak. Nah, dah keluar tu baru baca. Sebenarnya kita baca sedikit berkenaan tentang istinja. Nah, istinja. Ambil dua cukup lah. Adab dan bab istinja. Sebenarnya bab istinja bersuci kemudian daripada qada hajat. Yang ini kita cebok lah, mudah bahasa kita hari ni cebok lah. Istinja tu bahasa orang Melayu apa? Cebok lah. Cebok. Kalau pergi Kedah tak nama cebok. Cebok tu gayung. Gayung tu dipanggil cebok. Kita basuh tu panggil cebok lah. Cebok. Lepas berak cebok lah dulu. Lepas kecil pun cebok lah. Okay. So apa dia sebut dalam kitab ni? Dia kalau mengaji fiqah dia tak boleh malu, dia kena sebut. Direct aja. Jamban lah, berak lah. Cebok lah. Macam tu. Dia kaedah mengaji fiqah. Sebab ini istilah yang difahami, yang orang awam akan faham. Kalau sebut dengan istilah yang lembut-lembut orang tak faham, jadi dia tak buat. Nanti orang tak buat. Jadi wajib istinja dengan air atau 3 batu. 3 batu. Kerana memperbuat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang menceritakan dia oleh Al-Bukhari yang menyuruh dengan sabdanya wal yastanji bisalasati ahjar, dan hendaklah dia beristinja dengan 3 batu. Istinja dengan 3 batu. Tak kiralah sama ada buang air kecil ke ketika kencing ke, ataupun ketika buang air besar, ataupun ketika berak. Istinja dengan 3 batu untuk keluarkan, untuk hilangkan najis daripada tubuh kita, daripada tubuh. Dan melarang akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istinja yang kurang daripada 3 batu, dan yang lebih baik bahawa dihimpun antara batu dan air, kerana memuji Allah Ta'ala akan orang-orang Quba, kerana memperikut mereka itu akan batu dengan air pada ketika istinja. Dan yang paling afdal ada batu dan ada air. Ini paling afdal. Tapi salah satu pun dah memadai. Ada batu, pakai batu. Ada air, pakai air. Pakai tisu boleh tak? Pakai tisu boleh tak? Boleh? Benda-benda kesat. Sebab tu kadang kita cakap orang Cina ni berak tak cebok. Dia cebok lah tu. Dia pakai tisu. Dia istinja, dia sedang beristinja. Oleh kerana cara dia tak sama macam kita duk cakap, kita duk pelekehkan dia. Tak. Betul lah tu. Tapi yang lebih baik adalah himpunkan batu dan air. Kita pun tak boleh cakap kita baik, sebab kita banyak pakai air je. Kan ada siapa bawa batu dalam kocik? Ada? Tak ada kan? Semua istinja pakai air je. Jadi orang Cina pun ngutuk kita tak tahu. Dia ngutuk balik, tu buang air balik. Air nak bayar mahal, sebagai contoh. Macam-macam. Jadi yang terbaik adalah buat dua-dua, bawa batu dan bawa air. Allah menyebut fihi rijalun yuhibbuna an tatahharu wa ma yuhibbul mutatahhirin. Dan ada pada Masjid Quba itu beberapa lelaki yang kasih mereka itu akan bersuci, dan Allah memberi pahala ia sekalian yang bersuci. Allah sayang bagi orang-orang yang bersuci, orang yang bersih. Bukan saja orang Allah sayang, kita pun suka. Kita tak suka kalau kita tahu kawan kita, "Weh, kau berak tak cebok ke?" Belah. Kita pun tak nak dekat dengan dia. Kita akan kawan dekat dengan seseorang tu bila mana dia bersih. Bila mana dia tak bersih, kita akan lari daripada dia. Kita tak akan duduk dekat dengan dia. Itu fitrah. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya akan dekat dengan orang-orang yang rajin bersuci. Orang yang bersuci ini Allah Ta'ala akan dekat, dan Allah akan suka padanya. Sukanya. Ada cerita lain, Nabi SAW pernah satu ketika diminta akan ketika nak istinja. Ada sahabat tu bawa, Nabi minta 3 biji batu. Tapi dia tak jumpa. Dia jumpa 2 biji je. Lepas tu jumpa tai unta, tai kering. Tai kering. Keras-keras macam batu ni boleh lah kot. Lepas tu Nabi buang. Tak boleh. Sekalipun dia dah kering, najis, sifatnya tetap najis. Istinja tetap kena dengan 3 biji batu. Carilah batu yang lain. Cari batu yang lain. Dan sebaik-baik istinja adalah menggunakan batu dan air. Okey. Jadi saya rasa cukup sekadar tu.
InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung lagi. Baca berkenaan tentang rukun-rukun ambil air semayang, itulah wuduk dan kaedah untuk kita bertayamum. Dan perkara-perkara yang membatalkan dulu. Rukun dan perkara yang membatalkan wuduk. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang kami pelajari pada hari ini. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami dan kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam agama. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam urusan takwil agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dah saya cukup sekadar tu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.